Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Muhammad Hafi bin Nuraizat. Saya dari Pengajian Bahasa Melayu 4. Subjek yang akan dibentang ialah GPPP 1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Pelangi indah beraneka warna muncul setelah turunnya hujan. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikan mesti diutamakan. Baiklah, pada pembentangan kali ini saya akan membentangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan, iaitu guru pembina generasi bertamadun. Baiklah, terdapat 5 standard kualiti pendidikan Malaysia 2010, iaitu yang pertama, kepimpinan dan hala tuju, iaitu kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepada umma memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Kita pergi pada standard kedua, pengurusan organisasi. Baiklah, organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Yang ketiga pula ialah pengurusan kurikulum. Co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah dapat berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu JERIS, yang di mana terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kita pergi kepada yang keempat, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Dalam standard keempat ini, guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dan yang kelima yang terakhir ialah kemenjadian murid, iaitu pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri. Maklumat terperinci berkaitan instrumen SKPM ini boleh dirujuk terus naskah SKPM 2010 yang digubal oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, seterusnya kita pergi kepada SKPMG 2. SKPMG 2 ialah merangkumi standard. Yang pertama ialah kepimpinan, iaitu aspek PBG sebagai peneraju. Yang kedua, PBG sebagai pembimbing. Dan yang ketiga, PBG sebagai pendorong. Seterusnya, standard kedua ialah pengurusan organisasi. Yang pertama ialah pengurusan sumber manusia. Yang kedua ialah pengurusan aset. Dan yang ketiga ialah pengurusan kewangan, pengurusan sumber pendidikan, iklim serta pengurusan. Seterusnya kita pergi kepada standard yang ketiga, iaitu pengurusan co-kurikulum, kurikulum dan hal ehwal murid. Iaitu yang pertama ialah pengurusan kurikulum, iaitu ketetapan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, pengurusan mata pelajaran. Ketiga, pengurusan masa instruksional. Dan yang keempat, pengurusan penilaian murid. Kita pergi pada 3.2, iaitu pengurusan co-kurikulum. Dalam co-kurikulum ini, yang pertama ialah ketetapan pelaksanaan co-kurikulum. Yang kedua ialah pengurusan kelab atau persatuan itu sendiri. Dan yang ketiga ialah pengurusan badan beruniform. Seterusnya terdapat pengurusan sukan dan permainan. Iaitu seterusnya pengurusan program kecemerlangan co-kurikulum. Seterusnya pengurusan sukan untuk semua dan pengurusan pentaksiran co-kurikulum. Kita pergi pada yang ke 3.3, iaitu pengurusan hal ehwal murid. Baiklah, yang pertama ialah ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid. Yang kedua ialah pengurusan disiplin murid. Ketiga ialah pengurusan keselamatan murid. Yang keempat ialah pengurusan kesihatan murid. Yang kelima ialah pengurusan bantuan pelajaran murid. Dan yang terakhir ialah pengurusan perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling. Kita pergi kepada standard 4, iaitu pembelajaran dan
mempermudah caraan. Yang pertama ialah guru sebagai perancang. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Yang kelima, guru sebagai penilai. Dan yang keenam, guru sebagai pembelajar aktif. Dan seterusnya, standard kelima ialah kemenjadian murid. Yang pertama ialah kemenjadian murid dalam akademik. Kedua, kemenjadian murid dalam core curriculum. Yang ketiga ialah kemenjadian sahsia murid. Jadi itu saja yang terdapat dalam SKPMG 2, iaitu terdapat 5 juga standard yang menjadi rujukan pada masa ini. Kita pergi pula kepada peranan guru dalam PDPC. Iaitu peranan guru ialah sebagai, yang pertama ialah perancang. Apa itu perancang? Perancang itulah guru memastikan kesediaan yang rapi dalam PDPC, iaitu memudahkan dan memberi kemudahan kepada pemudahcaraan dan pembelajaran. Seterusnya ialah pengawal, iaitu guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Dan seterusnya ialah pembimbing, iaitu guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Seterusnya yang keempat ialah pendorong, iaitu meningkatkan motivasi pelajar, iaitu dengan bertindak sebagai pendorong supaya pelajar semakin bermotivasi. Seterusnya yang kelima ialah penilai, iaitu guru bertindak untuk mengesan tahap penguasaan murid, sama ada tahap penguasaan murid tinggi ataupun rendah. Dan yang terakhir ialah pembelajar aktif, iaitu di mana guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran agar apabila murid-murid bertanyakan soalan atau bertanyakan pendapat, guru-guru dapat memberikan jawapan yang sangat bernas kepada murid. Seterusnya kita pergi kepada standard kualiti dan tindakan, iaitu terdapat dapat 8 standard kualiti dan tindakan, iaitu yang pertama ialah guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik, iaitu guru menyediakan rancangan pengajaran harian, menentukan kaedah penafsiran, menyediakan sumber pendidikan, meletakkan bilik atau ruang sebagai tempat pembelajaran secara spesifik mengikut keupayaan murid dan peruntukan masa dan arahan yang berkuat kuasa. Seterusnya, guru mengawal proses pembelajaran secara terancang, iaitu guru mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa. Dan seterusnya, memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDP. Seterusnya, guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang, iaitu guru mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, iaitu menyusun atur kedudukan murid, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyorokkan secara berhema mengikut kesesuaian dan keperluan secara menyeluruh dan berterusan. Seterusnya, guru juga menjadi pembimbing murid secara profesional dan terancang, iaitu guru menggunakan segala keputusan dan penyelesaian dalam menyelesaikan satu masalah dengan sangat bernas. Dan seterusnya, menggabung isi pelajaran dengan kemahiran mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat, secara berhema dan sangat baik. Seterusnya, guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang, iaitu guru mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif supaya murid dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai kreativiti dan pemikiran yang sangat tajam. Seterusnya, guru menjadi pendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang, iaitu dengan guru memberi pujian, guru memberikan kata-kata semangat, apabila lebih-lebih lagi apabila murid menjawab soalan yang betul ataupun tidak, guru tetap memberi motivasi. Seterusnya, guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang, iaitu dengan menggunakan pelbagai kaedah pentadsiran, menjalankan aktiviti pemulihan, membuat refleksi serta menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran
mengikut ketetapan pelaksanaan pentadsiran yang berukut kuasa secara menyeluruh dan berterusan. Dan seterusnya akhir sekali adalah murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan, iaitu murid memberikan respons, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, berpemikiran kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran secara aktif, yakin dan berhemah. Seterusnya kita pergi kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu objektif PPPM. Kita pergi yang pertama, iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa, iaitu dengan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia yang berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Seterusnya ialah mewujudkan misi dan aspirasi yang jelas, iaitu untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Dan akhir sekali yang ketiga ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh, iaitu menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, iaitu termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Seterusnya untuk pengetahuan umum, terdapat 3 gelombang PPPM, iaitu gelombang pertama iaitu daripada tahun 2013 hingga 2016, gelombang kedua dari tahun 2016 hingga 2020 dan gelombang yang ketiga dari tahun 2020 hingga 2025. Seterusnya, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Baiklah, yang pertama ialah akses kepada kejayaan, di mana selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua. Setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tinggi bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Baiklah, kita pergi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Dalam kualiti standard antarabangsa, tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu. Hal ini kerana melalui pelbagai usaha dan tindakan, sungguh pun begitu pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Hal ini disebabkan sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. So kita pergi yang ketiga, iaitu equity untuk semua murid. Dalam equity untuk semua murid, penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Dan seterusnya kita pergi kepada yang keempat, iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Dalam aspek ini, Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai, iaitu terdapat kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Jadi, melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Maka perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Baik, yang kelima, yang terakhir ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi, iaitu keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan.
iaitu di mana pembelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan di Malaysia, maka pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan bagi mencapai objektif kerajaan. Seterusnya, dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan supaya tidak berlaku pembaziran dalam melabur kepada sistem pendidikan. Dan seterusnya, kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Iaitu yang pertama ialah pengetahuan. Dalam pengetahuan ini, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas supaya mereka mengetahui perkara yang asas supaya mereka dapat hidup menjalani kehidupan seharian di sekolah maupun di tempat lain dengan mudah. Seterusnya, yang kedua ialah kemahiran berfikir. Dalam kemahiran berfikir, ianya merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, diketahui, berkembang dan ilmu akan dijana. Seterusnya, yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin adalah sangat penting dalam menjadikan kemajuan murid, iaitu pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina seseorang pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara ini penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda supaya pada masa akan datang menjadi lebih baik. Seterusnya, yang keempat ialah kemahiran dui bahasa. Dalam kemahiran dui bahasa ini, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini akan memberi peluang kepada semua murid tidak kira bangsa, agama, budaya dan etnik untuk mempelajari bahasa Melayu. Di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Seterusnya, kita pergi kepada yang kelima, iaitu etika dan kerohanian. Baik, dalam etika dan kerohanian ini, setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian. Dalam hal ini, sistem pendidikan yang berkesan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian dalam melakukan hal-hal yang benar. Dan akhir sekali ialah identiti nasional. Dalam identiti nasional ini, rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Baiklah, secara umumnya terdapat 5 implikasi terhadap sistem pendidikan negara, iaitu yang pertama ialah implikasi terhadap co-curriculum, yang kedua ialah implikasi kepada murid, yang ketiga ialah implikasi terhadap guru, yang keempat ialah implikasi terhadap pemimpin sekolah dan yang terakhir ialah implikasi terhadap latihan guru. Baiklah, kita pergi kepada implikasi terhadap pembinaan guru yang berjiwa pendidik. Baiklah, yang pertama ialah guru itu sendiri. Apa yang ingin disampaikan di sini ialah guru akan meningkatkan keupayaan bertaraf dunia yang diperlukan bagi membantu mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan, dan hal ini akan menjadi seorang itu memperoleh lebih keseronokan dan kepuasan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan pakej kerjaya guru yang baharu, mereka akan menikmati perkembangan profesional yang lebih memuaskan, laluan kerjaya yang lebih baik dan proses penilaian yang telus dan adil serta berkait terus dengan keupayaan dan prestasi yang relevan. Seterusnya, pergi kepada guru akan mendapatkan sokongan yang diperlukan untuk berjaya. Dalam hal ini, guru mempunyai lebih akses kepada peluang pembangunan profesional berasaskan sekolah. Mereka akan mengambil bahagian dalam perbincangan dan dialog yang memberikan maklum balas konstruktif, tertumpu kepada pembelajaran dan pembangunan diri, bukannya bersifat menyalahkan dan hukuman, supaya aspek penambahbaikan boleh dijadikan bidang kekuatan antara guru.
Yang ketiga ialah guru akan menikmati persekitaran kerja yang lebih sesuai, ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kerja yang lebih baik. Dalam hal ini, mereka akan melaksanakan tugas di sekolah yang mempunyai kelengkapan yang cukup dan persekitaran kerja yang sesuai. Hal ini akan dapat mengurangkan sedikit sebanyak beban yang guru-guru tanggung dengan adanya kelebihan dan kelengkapan yang terdapat di sekolah. Dan akhir sekali ialah guru akan didedahkan dengan budaya kerjasama dan kecemerlangan profesional. Dalam hal ini, guru akan saling bekerjasama dalam menangani isu atau berkongsi amalan terbaik antara guru. Mereka mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid belajar dengan selesa. Seterusnya, sebagai balasan, guru akan diminta untuk bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baru, melibatkan ibu bapa dan murid dalam proses pembelajaran dan mempamerkan cara berfikir, nilai dan kelakuan yang dijangkakan daripada murid. Baik, kita masuk kepada aspek guru berjiwa pendidik. Terdapat ciri-ciri sahsiah guru cemerlang, iaitu yang pertama ialah konsep kediri positif, yang kedua ialah berakhlak mulia, yang ketiga ialah bertanggungjawab dan amanah, yang keempat ialah dedikasi, yang kelima ialah bersikap terbuka, yang keenam penyayang, yang ketujuh penampilan dan yang kelapan keterampilan. Baiklah, sedikit sebanyak untuk pengetahuan umum, berkaitan etika keguruan, terdapat 4 etika keguruan. Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap murid. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang ketiga ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Dan akhir sekali ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Baiklah, kita pergi kepada implikasi kepada sahsiah guru cemerlang. Baiklah, dalam implikasi ini, yang pertama ialah menjadi pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa, iaitu seterusnya menjadi pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis. Yang ketiga ialah mempertingkatkan kemampuan profesion dan yang keempat ialah mengamalkan budaya kerja cemerlang. Seterusnya ialah dalam implikasi ini juga guru akan melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dan akhir sekali ialah guru itu yang mempunyai sahsiah yang cemerlang perlulah bersikap demokrasi. Baik, kita pergi pula kepada usaha pembinaan guru berjiwa pendidik. Baik, yang pertama ialah guru itu perlulah menghayati makna dan tujuan pendidikan, iaitu seorang guru berjiwa pendidik seharusnya memiliki kefahaman yang mantap terhadap tujuan atau maklumat pendidikan itu sendiri. Pada asasnya, tujuan pendidikan ialah untuk perubahan sikap dan tingkah laku manusia. Namun, proses perubahan sikap memerlukan ilmu yang bermakna, ilmu yang diyakini kebenarannya oleh pelajar sehingga akhirnya mampu menyentuh hati dan akal fikirannya dan seterusnya mengubah cara hidup atau jalan kehidupannya. Oleh itu, pendidikan bukan sekadar bermaksud proses memasukkan ilmu atau memindahkan ilmu kepada minda manusia. Malah, ia merupakan satu proses pembimbing makna yang akan dipelajari dan akan menjadikan pembelajaran bermakna. Seterusnya ialah usaha kedua, iaitu guru perlu kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Dalam aspek ini, guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC, di mana guru akan memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab dan menjadi suri teladan semata-mata untuk menjadikan pelajarnya insan yang unggul. Seterusnya, setiap guru juga perlu menguasai kemahiran mengajar dalam proses mendidik, di mana kepelbagaian strategi perlu
dibuat dan kaedah serta teknik pengajaran membantu guru mengajar dengan lebih berkesan kerana setiap kemahiran, ilmu, kehendak sesuatu subjek dan pelajar memerlukan aplikasi pendekatan mengajar yang berbeza dan dengan cara yang lebih mudah. Seterusnya dalam aspek ini juga, setiap guru itu hendaklah menjadikan proses pendidikan lebih bermakna, iaitu di mana guru perlu menjadi suri teladan yang terbaik bukan sahaja kepada pelajarnya, malah dalam kalangan masyarakat sekeliling agar guru terus dipandang mulia. Dan akhir sekali, guru yang berketerampilan, penyabar, emosi yang seimbang dan mempunyai sistem nilai yang tinggi akan membentuk manusia yang berkepribadian tinggi selain dijadikan ikutan oleh pelajarnya sendiri. Baiklah, saya akan menutup pembentangan ini dengan serangkap pantun. Mahdah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Baiklah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian saja pembentangan saya. Saya disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.